Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini just nak kongsi tentang kamera yang boleh dikatakan terbaik untuk street photography ya. Pasal ada rakan-rakan YouTube yang tanya kan, abang boleh tak share kamera yang bagus lah untuk street photography ya. So, jawapan ringkas dia untuk street photography ni, kamera apa jenis pun memang dah sesuai lah kan. Asalkan dia boleh mengambil gambar. Cuma kamera yang buat masa ni yang praktikal lah bagi saya adalah smartphone lah. Sebab apa smartphone? Sebab smartphone ni sentiasa berada di tangan kita lah. Di mana-mana kita buat, kalau kita keluar rumah pergi pasar ke apa kita bawa kan. Dan street photography ni kekuatan dia terletak kepada momen yang dirakam tu. Bukan kepada orang kata teknikal ataupun dia punya quality image. Quality image ni bukan makna quality gambar tu, quality image digital tu, file size dia ke apa kan, sharpness dia tu kan. Itu semua penting, tapi itu lebih kepada nombor dua lah. Yang paling penting bagi lagi untuk street photography adalah momen yang dirakam. Selain daripada itu, kita kena mahir dari segi komposisi, lighting, semua tu lah. Pasal kalau momen tu bagus tapi komposisi tu kira out kan, dia tak berapa bagus juga. Pasal ada setengah-setengah street photographer tu dia akan tunggu, dia dah jumpa satu-satu sudut ataupun satu frame tempat yang bagus tu, dia akan tunggu mungkin sejam dua pun ada subjek yang bagus lalu dia akan rakam momen tu yang dia nak tu. Dan sebab benda ni praktikal macam saya beritahu tadi, dia sentiasa ada di tangan kita kan. Kalau kita keluar rumah kadang-kadang ada benda-benda yang tak disangka-sangka yang kita boleh rakam lah, kita just ambil dari poket, kita rakam saja. Dan kalau kita nak cari kamera yang selain daripada smartphone, kalau saya boleh suggest adalah compact kamera lah. Kalau boleh kecil lagi daripada ni. Tapi kalau kita nak yang berkualiti, dia agak mahal lah kan. Cuma saya tak suggest beli kamera yang jenis yang macam warna silver macam ni kalau untuk betul-betul serius untuk street. Pasal apa? Warna ni lebih agak mengganggu pandangan orang. Bukan mengganggu pandangan orang, lebih menarik perhatian orang. Kita kalau beli street photography, kita tak nak menarik perhatian orang, biar pakai yang simple-simple. Pasal tu kalau saya boleh suggest lagi, kalau kita orang kata berminat dan ada bajet lebih, selain daripada beli kamera Leica yang mahal tu kan, saya suggest kamera Ricoh GR3 ataupun Ricoh GR3 series lah. Ricoh GR2, GR3. Sekarang ni ada Ricoh GR3X. Kalau kita tengok model tu, mungkin bagi setengah orang yang suka kan, orang kata apa, dari segi ni, bentuk yang menarik, mungkin orang tak akan beli benda tu kan. Kamera Ricoh tu pasal bentuk dia bagi saya sendiri, dia kurang menarik. Macam toy kamera, macam plastik kamera. Tapi dia bukan plastik. Dia jenis simple lah. Dan kamera tu, urban series tu memang dia buat untuk street photographer. Sebab apa? Dia bentuk dia macam minimalism lah. Benda dia simple. Tapi kualiti dia bagus lah. Dan kepada orang yang serius ataupun yang sentiasa update tentang street photography ni, dan sentiasa follow fotografer yang berkaitan dengan street ni, kalau sebut Ricoh, memang dia tahu lah, Ricoh memang bagus lah kan. Cuma bagi yang orang baru mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun rasa macam Ricoh ni bagus ke. Macam biasanya dia orang dengar Canon, Fuji, Sony, Nikon kan, dia sebut Ricoh. Dan Ricoh yang saya bukan nak promote lah, cuma dia boleh dikatakan memang dia buat untuk street photography. Ricoh kalau ada modal lah kan, dapatkan Ricoh GR3X. Pasal di GR3X ni dia punya lensa dia 28mm, tapi kalau convert kepada 35mm, dia lebih kurang, sudut pandang dia lebih kurang 40, atas sikit daripada 35mm. Macam kamera yang saya pakai ni, Fuji ni, dia 23mm. Kalau convert kepada 35, dia lebih kurang 35 ni bukan, convert kepada full frame lensa, full frame sensor, dia lebih kurang 35. Saya beli ni bukanlah pasal street ke apa, pasal ya ni macam saya bagi tu tadi lah, dia nampak menarik dari segi artistik lah kan. Dia punya ada silver, nampak klasik. Cuma untuk street, benda ni macam bukan mengganggu tu, dia macam kalau kita ambil gambar orang nampak silver ni, dia macam Ricoh tu dia warna hitam kan, solid hitam. So kalau kita ambil gambar pun orang ingat macam kamera murah je kan. Tapi kamera tu harga dia boleh tahan juga, hampir 4,000. Dan Ricoh 3X tu dia 4,000 lebih. So point yang saya nak bagi tahu ni, kalau kita minat street photography, bukannya lensa 100mm, bukannya kamera digital SLR yang besar ataupun lensa 70, 200, 300mm. Street photography yang bagus adalah kamera compact, senang nak bawa. Kalau boleh, kalau yang bagus lagi, yang kita boleh simpan dalam poket kita je.
So kalau saya boleh suggest antara street photographer yang bagus, kalau di Malaysia ni tak perlu diperkenalkan lagi, orang kata Chok Touch lah, memang dia bagus lah. Dia pun start dengan DSLR. Sekarang ni pun buat masa saya bercakap dia pun dah boleh kata dia jadi macam orang kata Leica pun dah lantik dia ataupun bagi dia pakai kamera Leica kan. Untuk street photographer luar ada ramai beribu-ribu orang lah kan. Kita boleh pilih lah mana-mana yang kita minat. Cuma kalau personally macam saya suka karya Aragula, The Eye of Istanbul lah. Kalau siapa yang tak pernah kenal Aragula tu boleh google dia punya ni lah. Dia pun dah tak ada dah. Dia dulu adalah bekas jurufoto Magnum Agency. Selain daripada Aragula ni, Rui Palha daripada Lisbon, Portugal. Dia pun masih aktif lagi lah mengambil gambar street fotografi. Saya minat gambar Rui Palha dan Aragula ni. Aragula ni orang sebut dia sebagai The Eye of Istanbul pasal gambar-gambar yang dirakam dia tu banyak di Istanbul, dan boleh kata orang kata apa, melalui mata dia kita melihat Istanbul. Kalau kita tengok gambar-gambar dia sini, dia sendiri pun kata karya dia bukanlah artistik sangat, tapi karya dia ada story tau. Saya minat punya tu. Kalau kita tengok gambar Aragula dan juga Rui Palha ni, kalau kita tengok dengan orang kata apa, sudut pandang yang luas ataupun dengan orang kata hati atau muka kan, kekuatan gambar dia bukanlah kepada kamera yang dia gunakan tu. Tapi kita tengok betul-betul karya dia tu, kalau kita ada masa dia kan, banyak bergantung kepada momen yang dia rakam, momen, komposisi dan juga cerita dalam gambar tu. Kalau kita bagilah Aragula ataupun Rui Palha ni kamera brand apa pun, dia nama apa pun, dia boleh dapat gambar tu, gambar yang macam dia rakam tu lah. Pasal dia orang kata apa, semua elemen-elemen street fotografi tu ada dalam diri dia. Bagilah kamera apa pun kat dia kan, memang tak ada masalah pun. Macam kita contohlah, kalau kita baru nak berjinak-jinak dalam street fotografi kan, Leica bagi kita pinjam kamera dia kan, ataupun jenama-jenama lain kan, belum tentu secara automatik kita pun hasil karya kita boleh jadi bagus kan. Sebab benda-benda tu bergantung kepada pengalaman kita, pengetahuan kita tentang komposisi, lighting dan semua tu lah. So bagi yang baru nak berjinak-jinak dengan street fotografi tu, yang belum ada modal nak beli kamera macam ni, kamera compact ke apa kan, boleh guna dulu smartphone yang ada tu lah. Mahirkan dulu diri dengan komposisi, melihat komposisi, mahirkan dulu diri dengan melihat lighting yang bagus, mahirkan diri dengan melihat gambar. Melihat gambar ni maksudnya kita pergi keluar, tak perlu ambil gambar pun kita nampak macam bagi saya bila saya keluar ni gambar, kita dah nampak gambar tu. Maksudnya pemandangan tu adalah, tapi kalau kita cuba train diri kita ni, yalah kalau kita tak buat kamera kita rugilah momen terlepas kan, tapi kita kena train diri kita ni supaya kita nampak gambar. Nampak gambar ni saya nak cakap macam mana pun susah. Contohlah kalau kita pergi keluar jalan-jalan ke apa kan, di bandar-bandar besar ni pasal apa dia sibuk. Kalau bandar-bandar tak besar ni dia kurang orang. Street fotografi ni kebiasaannya melibatkan orang ramai lah orang kan. Kalau dia gambar still, tingkap ke kereta ke saja ataupun objek-objek mati yang tak ada orang ni kan, dia macam kurang bagus lah. Biasanya kalau orang sebut street fotografi ni mesti melibatkan orang kan. Kalau kita berjalan kita tengok banyak momen-momen yang orang kata apa, boleh dirakam tau. Kalau kita berjaya train mata kita tu untuk melihat momen dan melihat gambar sebelum benda tu jadi gambar, kita boleh jadi street photographer yang bagus lah. Dan street photography ni biasanya orang buat sebagai hobi saja. Orang tak jual gambar street. Pasal kalau jual gambar street, orang kata apa, dia punya keuntungan dia tu boleh jual secara editorial lah. Pasal itulah saya cakap, kalau kita jual street photography secara editorial, dia punya bukanlah menguntungkan sangat. Pasal orang tak guna street photography ni untuk komersial lah. Mungkin editorial untuk just illustrate story kan. So berbalik kepada suggestion ataupun jawapan kepada yang bertanya kamera apa yang sesuai untuk street photography, bagi saya jawapan ringkas, smartphone. Kamera kedua adalah compact lah. Apa-apa saja yang kamera compact lah. Saya memang tak suggest street photography guna DSLR ataupun mirrorless yang besar-besar tu. Kalau nak guna boleh je kan. Pasal tujuan dia mengambil gambar, tapi yang sesuai memang kamera compact. Senang nak bawa, ringan, kita pun tak rasa berat kan. Dan DSLR ni kan kita nak pergi pasar baru kita bawa kan. Kalau mirrorless ataupun kamera compact macam ni, ataupun lagi kecil daripada ni, yang kita boleh simpan dalam poket, kita tak rasa terbeban nak bawa. Pergi mana-mana pun kita boleh bawa kan. Benda tu kecil je kan. Ambil snap saja.
tentang teknik dari segi setting ke apa semua tu, nanti insyaAllah ada masa nanti saya share lah. Dan sebelum ni orang kata sebelum tutup ni saya nak beritahu lah, saya bukanlah orang gitu peminat tegar ataupun selalu ambil gambar street. Cuma dari segi pengalaman saya yang terbaik adalah memang compact lah. Dan salah satu sebab saya bawa kamera compact ni pergi ke Trans Siberia pasal dia kecil. Dan orang kata kalau kita ambil gambar, tak ada siapa peduli sangat pun, ambil lah ini mungkin pelancong atau mana-mana kan. Okey, sampai jumpa lagi.